Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, yang paling seram dan mengerikan, Tun M confirm ditangkap dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Selepas Tun Daim yang diheret kepalanya dalam keadaan berkerusi roda, bermata satu, dalam keadaan strok, lumpuh satu badan, rakyat Malaysia dan seluruh dunia perlu bersedia untuk menyaksikan satu tragedi politik. Tun paling kebal dalam Malaysia, iaitu Tun M, bakal ditangkap dan didakwa dalam mahkamah oleh kerajaan Anwar. Apakah bukti perkara ini? Pakcik-makcik Oto-Arum, masihkah anda ingat pengakuan dupang-dupang oleh Tun M beberapa minggu lalu, yang mana Tun M mengakui dirinya confirm didakwa dalam mahkamah. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tujuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat anaknya Mirzan Mahathir adalah untuk pengumpulan bukti bagi mendakwanya di mahkamah. Bekas Perdana Menteri dua kali itu yang mempertikaikan tindakan SPRM berkata, Mirzan untuk mengisytiharkan aset hartanya sejak 42 tahun lalu jika mahu mengelak dikenakan hukuman penjara. Apa yang Mirzan buat? Dia suruh anak saya bagi bukti supaya ayah boleh di-charge. Anak saya kena charge, saya kena beri bukti. Bukan main. Dari tahun 1981 sampai sekarang, sudah tentu dia simpan dalam pejabatnya, simpan dalam bilik yang penuh dengan cek dan dokumen. Ini adalah pengakuan terang-terangan oleh Tun M kepada 33 juta rakyat. Seorang negarawan dan bekas Perdana Menteri dua kali yang tidak pernah diheret ke dalam Mahkamah Malaysia, yang tidak pernah didakwa dalam kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram. Confirm 300% ditangkap dan didakwa dalam mahkamah seperti Tun Daim. Laporan khas daripada media-media arus perdana. Berdasarkan maklumat dalaman dan secret information SPRM, didapati siasatan SPRM terhadap Tan Sri Mokzani, anak lelaki kedua Tun M, dipercayai ada kaitan dengan dakwaan penyalahgunaan kuasa, membabitkan bapanya yang juga bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sumber rahsia sulit ketika dihubungi oleh media-media tempatan membocorkan semua anak-anak Tun M turut disiasat, namun dalam kes yang berbeza-beza, yang pokok pangkalnya ada kaitan dengan bapa mereka, iaitu Tun M. Sejak 18 Januari lalu, Tun M menggelabah ketakutan apabila mengetahui secara rasmi
2 orang anak lelakinya disiasat oleh SPRM dan diwajibkan untuk mengisytiharkan harta rompakan masing-masing. Siasatan ke atas anak-anak Tun M adalah di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Money Laundering, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Akta AMLA 2001. Sebentar tadi, SPRM mengeluarkan kenyataan media rasmi berkenaan isu adakah Tun M bakal ditangkap dan didakwa dalam mahkamah di negara Malaysia. SPRM menjawab, institusi anti rasuah itu akan panggil Tun M jika ada bukti terlibat salah guna kuasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tidak menolak kemungkinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dipanggil sekiranya bukti menunjukkan ada pembabitan beliau dalam kegiatan salah guna kuasa. Sumber dalaman menyatakan dalam tempoh terdekat Tun M akan disiasat seperti kedua-dua anaknya. Tun M akan diminta untuk isytiharkan harta dan asetnya bersama isterinya. Dan orang paling kebal ini dijangkakan secara prospek akan didakwa dalam mahkamah atas pertuduhan jenayah yang sangat banyak. Kita memang tahu selama pemerintahan Tun M lebih 20 tahun di Kuala Lumpur dan Putrajaya, beratus-ratus skandal rompakan, skandal jenayah rasuah, skandal duit rakyat hilang tiba-tiba. Lebih 100 bilion ringgit dianggarkan. Duit negara Malaysia hilang lesap, dicuri dengan cukup licik dan sistematik oleh seorang bekas Perdana Menteri yang paling kebal di negara ini. Dalam keadaan Tun M secara rasmi hari ini 29 Januari 2024 gagal memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk memecat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Adalah pasti dan pasti Tun M ditangkap oleh SPRM, disiasat oleh SPRM dan didakwa dalam Mahkamah Rakyat tidak lama lagi. Setelah Tun M bekerja keras membuat himpunan di hadapan pagar Istana Agong minggu lalu, namun misi Tun gagal untuk menghuru-harakan negara, untuk menghuru-harakan politik Malaysia, untuk merampas kuasa, untuk merompak jawatan Perdana Menteri di Istana Agong kerana Yang di-Pertuan Agong tidak mahu melayan tuntutan-tuntutan politik Tun M bersama lembu-lembu politiknya dalam Perikatan Nasional yang menunggu macam orang gila berpanas-panas di depan pagar Istana Agong minggu lalu. Tun M tersilap percaturan kuasa apabila beliau memfailkan saman politik ke atas kerajaan Malaysia, ke atas kerajaan Anwar Ibrahim, dalam keadaan bukti beliau merompak sangat banyak disimpan di Putrajaya. Tun M
sememangnya tidak selamat dan dalam kedudukan sangat-sangat bahaya, pakcik makcik Otok Arum. Apabila Tun gagal membuat kerajaan tebuk atap bersama Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, Sanusi, Dr. Sam, PAS Bersatu Perikatan Nasional dan pejuang di Putrajaya hari ini. Suka ataupun tidak, Tun M perlu bersedia secara mental, secara fizikal untuk menghadapi proses perundangan, proses pendakwaan mahkamah melibatkan kes jenayah rompakan terbesar dalam sejarah politik dunia. Oleh itu, kita mengharapkan Tun M akan menyediakan skrip-skrip wayang politik dalam proses pendakwaan mahkamah yang tak lama lagi akan dibuka ke atasnya di dalam Mahkamah Malaysia. Kalau Tun Chocolate sanggup butakan mata sendiri di sebelah kiri, my humble advice untuk Tun M, apa kata Tun ambil garfu, butakan kedua-dua belah kanan dan kiri mata Tun agar mendapat simpati daripada 33 juta rakyat. Selain itu, saya cadangkan Tun check in hospital sakit jantung sekarang, boleh bawa oksigen ke mahkamah atau katil hospital ke mahkamah. Confirm akan ramai rakyat bersimpati dengan Tun untuk tahun 2024. Akhir sekali, kalau Tun Chocolate pakai kerusi roda, saya nasihatkan Tun jangan pakai kerusi roda. Merangkaklah seperti biawak. Confirm dapat simpati daripada 33 juta rakyat jika Tun M diheret kepalanya dalam Mahkamah Malaysia. Checkmate. And kantoi habis. Rahsia sulit, rahsia panas. Tun M confirm ditangkap dan didakwa dalam mahkamah atas kes jenayah rompakan, jenayah salah guna kuasa, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram, jenayah memperkayakan diri bersama anak-anaknya, hasil kerja keras Tun merompak projek-projek orang Melayu, hasil kerja licik Tun merompak duit orang Melayu, hasil kerja-kerja gila Tun merompak harta negara dan memunggah harta negara untuk disembunyikan di bank-bank seluruh dunia. Tun M, kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebenaran ini terlalu pahit untuk ditonton dan didengar. Baju oranye SPRM, penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, sudah tidak sabar untuk sambut kedatangan Tun M buat kali pertama dalam Malaysia. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali Tun M. Sekian, terima kasih.